Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan akhir kami bagi kursus PPPH 1972 Pengantar Akidah Islam, dan tajuk tugasan kami adalah Ekstremisme dan Ghulu dalam organisasi berasaskan politik di Malaysia. Jadi, saya perkenalkan dahulu ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Azrin Ikmal bin Isa Ayub, Hafizul Arif bin Abdul Rahman, Muhammad Aiman bin Osman, Muhammad Alif Zikri bin Muhammad Rozi, dan Nur Syahirah binti Muhammad Noh. Seterusnya kita masuk pada bahagian pengenalan apa itu ekstremisme dan gulu. Ekstremisme dan gulu sering dikaitkan dengan ciri-ciri golongan yang kerap kali menentang aliran ahli sunnah wal jamaah. Ciri-ciri golongan ini adalah kasar, keras dan gemar meletakkan label-label tertentu termasuk kafir kepada mereka yang tidak bersetuju dengan ideologi mereka. Ia jelas bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Menurut agama Islam, perbuatan keras, kasar, caci-mencaci adalah satu yang dilarang sama sekali, bukan hanya kepada sesama Islam, malah kepada mereka yang bukan daripada ajaran Islam juga. Ekstremisme dalam agama Islam adalah pendekatan Islam yang berpendirian bahawa agama Islam dan para pengikutnya harus memperjuangkan taraf politik dan agama mereka secara agresif. Ekstremisme dari kacamata pengkaji barat, menurut Kennedy, adalah satu sistem kepercayaan yang jauh daripada amalan dan budaya masyarakat perdana, tetapi sedikit bertoleransi dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Ibn Taymiyah berpendapat bahawa ekstremisme bererti melampaui batas dengan cara menambah kepada sesuatu sama ada memuji ataupun mengeji lebih daripada berhak diterima dan sebagainya. Jadi kita masuk kepada definisi ekstrem. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, ekstrem merujuk kepada suatu perkara yang melampau dan keterlaluan. Ekstremisme juga merujuk kepada kefahaman, sikap atau perlakuan yang ekstrem. Pengertian yang hampir serupa bagi ekstrem adalah fundamentalist, radikal, agresif, ganas, taksub dan fanatik. Seterusnya kita masuk kepada konsep ghulu. Ghulu merujuk kepada suatu perkara yang berlebih-lebihan dalam suatu perkara, merujuk kepada terminologi syariat. Ghulu juga mempunyai pengertian yang sinonim dengan perkataan Arab yang lain, seperti at-tatarruf yang bermaksud ekstrem, al-ifrat yang maksud menyempit, at-tasyaddud yang bermaksud menyusahkan sesuatu. Ghulu berlaku pada dua bentuk, iaitu ghulu terhadap individu dan ghulu terhadap prinsip. Jadi kita masuk kepada definisi politik. Secara umumnya kita tahu politik merupakan pengetahuan tentang politik yang merangkumi pentadbiran, pengurusan, dan ianya telah bermula sejak zaman kuno lagi. Politik juga berasal daripada perkataan Yunani iaitu polis yang bermaksud bandar-bandar. Menurut Aristotle, ilmu politik lah yang dianggap sebagai ilmu segala ilmu di dunia ini. Menurut Al-Qaradawi 1990, terdapat beberapa ciri atau tanda yang dapat digunakan dalam menilai seseorang itu sama ada ekstrim atau sebaliknya. Ciri-ciri tersebut adalah: pertama, fanatik kepada satu pendapat dan tidak mengetahui pendapat orang lain. Ia tidak melihat kepada maslahah iaitu kepentingan manusia, tujuan-tujuan syarak dan realiti semasa. Ia tidak berlapang dada untuk mengadakan perbincangan dengan orang lain untuk mencari dan mengambil pendapat yang lebih kuat dalil dan alasannya. Kedua, tidak mengiktiraf perbezaan pandangan. Ketiga, tiada tolak ansur terhadap pandangan yang berbeza. Keempat, menggunakan dalil-dalil yang terasing dan janggal ketika berhujah. Kelima, mewajibkan orang lain dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Keenam, mengambil sikap keras dengan menolak sifat kelapangan dan keringanan. Ketujuh, tidak berlapang dada untuk mengadakan perbincangan bagi mencari permufakatan. Kelapan, bersikap kasar pada bukan tempat dan masanya seperti bersikap keras pada masalah-masalah cabang iaitu furuk dan perkara yang diperselisihkan iaitu khilafiyah dan melupai perkara teras iaitu membetulkan akidah. Kesembilan, kasar dalam pergaulan, kesat dalam tutur kata dan keras dalam penyampaian dakwah. Kesepuluh, prasangka buruk pada orang lain dengan membuat tuduhan tidak berasas, menyembunyikan kebaikan-kebaikannya dan pada waktu yang sama membesar-besarkan kesalahannya. Ke-11, mengkufurkan orang lain dengan cara sewenang-wenangnya, menghalalkan darah
dan harta bendanya. Mereka mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar, mengkafirkan orang yang tidak menerima fikiran mereka dan mengkafirkan orang yang tidak berbai'ah dalam jemaah mereka. Menurut Ustaz Zaharuddin, melalui perkongsian video yang dimuat naik di YouTube, terdapat beberapa ciri wolo dan ekstrim pada organisasi berasaskan politik di Malaysia. Pertama, takutkan musuh Islam. Kedua, label musuh selamanya dan putuskan peluang dakwah. Ketiga, menolak ukhuwah dan ruang perdamaian. Keempat, menunjukkan gagah dengan berbahasa kasar hingga merosakkan imej Islam. Kelima, menolak debat yang konstruktif iaitu meninggalkan mujadalah bil ahsan dan musibah penyakit halal dan daw, wuruh dan ujub. Menurut Prof. Madya Datuk Dr. Ismail Sualman 2023, beberapa tindakan yang boleh diambil untuk menangani ekstremisme termasuklah: pertama, meningkatkan pendidikan dan kesedaran. Pendidikan dan kesedaran tentang nilai-nilai sejagat seperti keamanan, toleransi, kerjasama dan menghormati perbezaan dapat membantu mengurangkan kecenderungan untuk menerima pandangan ekstremis. Kedua, membina dialog antara kumpulan juga satu pilihan. Dialog antara kumpulan berbeza dapat membantu mengatasi salah faham dan menggalakkan pemahaman yang lebih baik antara kumpulan. Ketiga, meningkatkan penyertaan politik rakyat terutamanya melalui pilihan raya dan aktiviti demokrasi lain. Ia juga dapat membantu mengurangkan ketidakpuasan hati dan kecenderungan melakukan tindakan salah. Keempat, usaha berterusan juga perlu dalam menyediakan akses kepada maklumat sahih agar dapat membantu mencegah penyebaran pandangan ekstremis dan mengukuhkan keupayaan individu dalam membuat sesuatu keputusan atau sokongan. Kelima, memberi sokongan kepada individu atau kumpulan yang terjejas oleh ekstremisme boleh membantu mereka keluar daripada kitaran ekstremisme dan kembali kepada masyarakat yang lebih bertolak ansur. Keenam, hukuman dan sekatan ketat untuk tindakan pelampau boleh membantu mencegah penyebaran pandangan pelampau dan menunjukkan bahawa tindakan pelampau tidak boleh diterima secara sah. Gagasan Melayu 1946 telah dilihat sebagai satu titik sejarah hitam buat negara. Namun pada masa itu terdapat sebuah parti politik yang menyokong dasar itu, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya atau lebih dikenal sebagai PKMM. PKMM telah diasaskan oleh Ahmad Bustamam dan parti ini telah menjadi saingan kepada UMNO untuk meraih sokongan daripada orang Melayu. Parti ini dilihat sebagai sebuah parti berhaluan kiri dan menggunakan Indonesia sebagai dasar kegiatannya untuk menyatukan tanah Melayu dengan Indonesia. Parti ini juga telah menerima resapan atau pengaruh daripada Parti Komunis Malaya. Parti yang dianggotai oleh golongan radikal ini telah menolak Raja-Raja Melayu. Mereka telah melancarkan mogok sebagai respon kepada British yang mula menyediakan dasar berbuat baik dengan Parti UMNO yang dilihat pada masa itu lebih bersederhana. Cita-cita mereka akhirnya terkubur apabila gagasan Melayunya tidak diteruskan apabila ia digantikan oleh Persekutuan Tanah Melayu 1948. Selain PKMM, Parti Komunis Malaya merupakan parti berhaluan kiri yang ekstrim dan menggunakan kekerasan untuk mencapai cita-citanya. Parti ini telah ditubuhkan pada tahun 1930 dan menggunakan ideologi Marxism sebagai kiblat ideologinya. Dasar mereka antaranya ialah untuk mendirikan Republik Tanah Melayu yang mengamalkan ekonomi sosialis. Selepas Perang Dunia Kedua, PKM telah pernah mengambil alih pemerintahan negara dengan penuh kekejaman dalam peristiwa yang dikenali sebagai keganasan 14 hari. Selepas British pula mengisytiharkan darurat pada tahun 1948, PKM telah mula bergerak secara aktif dalam bawah tanah dan melancarkan serangan dengan menyasarkan bangunan-bangunan kerajaan dan anggota-anggota polis. Mereka juga pernah menuntut perdamaian daripada pihak kerajaan dengan meletakkan syarat bahawa PKM perlu diiktiraf sebagai sebuah parti yang bergerak secara sah seperti dalam rundingan baling, namun ianya menemui faktor-faktor ekstremisme dalam politik di Malaysia ialah pengaruh dari luar. Seperti yang diketahui, pengaruh pemikiran asing telah meresap masuk ke dalam pemikiran masyarakat tempatan dan ia mendorong kepada gerakan radikal dan agresif kepada mana-mana pihak yang menjadi batu penghalang untuk mencapai cita-cita mereka. Misalnya, PKM yang telah dipengaruhi oleh gerakan komunis sedunia yang diwakili oleh Komunis International atau Komited.
Selain faktor luaran, faktor dalaman juga memainkan peranan. Hal ini boleh dilihat kepada dasar pemimpin sesebuah organisasi yang menggunakan dasar agresif, paksaan atau kekerasan. Hal ini telah mendorong kepada atau menjurus kepada pendekatan fanatik atau ketaksuban oleh para pengikut. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang keburukan ekstrim dan hulur dalam organisasi berasaskan politik di Malaysia. Terdapat beberapa keburukan apabila ekstremisme dan juga hulur ini diamalkan dalam politik di negara kita. Terdapat beberapa keperluan untuk kita melihat dan memeriksa bahagian-bahagian dalam masyarakatnya sekiranya ada dalam kalangan masyarakat kita tiba-tiba menjadi ekstremisme dan tidak semena-mena mencambahkan kegiatan ekstremisme ini. Antara keburukan yang pertama, ekstremisme dan hulur dalam organisasi berasaskan kepada politik di Malaysia ialah mengancam kestabilan politik dan menggugat keharmonian masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekstremisme dan hulur ini menyebabkan berlakunya pergolakan dalam keharmonian dan juga politik di negara kita. Oleh itu, sudah tentu kegiatan ekstremisme ini akan memberi ancaman kepada kestabilan politik dan juga keharmonian dalam kalangan masyarakat di negara kita. Seterusnya, terdapat beberapa tahap berlakunya ekstremisme ini. Yang pertama, tahap iaitu radikalisasi. Ini berlaku dalam bentuk pemikiran di dalam benak pemikiran anak muda dan juga masyarakat di negara ini. Terdapat beberapa media yang digunakan untuk menyebarkan ekstremisme ini seperti media sosial, TikTok, Facebook dan Twitter. Seterusnya, idea-idea radikal ini akan mengancam kewujudan bernegara di mana insiden-insiden masa lampau akan kembali untuk digebang-geburkan seperti peristiwa tragis 13 Mei. Tahap kedua ialah akan mula merebaknya ekspresi dan juga manifestasi ekstremisme dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, akan menyebabkan berlakunya kekerasan dalam masyarakat. Sebagai contoh yang boleh kita ambil tentang peristiwa ekstremisme yang berlaku di Malaysia adalah bagaimana amanat yang disampaikan oleh Profesor Jari PAS Negeri Terengganu pada ketika itu dan juga Presiden Tuan Guru Abdul Haji Hadi bin Awang yang merupakan seorang tokoh yang berpendidikan Saudi, apa yang dipanggil dengan amanat Haji Hadi, yang telah memberikan kesan terhadap politik di Malaysia sehingga menyebabkan berlakunya rusuhan terhadap pihak berkuasa di Memali pada November 1985. Oleh itu jelaslah bahawa keburukan ekstremisme dan juga hulur dalam organisasi berasaskan politik di Malaysia sangat memberi mudarat kepada negara, masyarakat dan bangsa. Akhir sekali, kesimpulannya ialah jelaslah bahawa budaya ekstremisme dan gulu dalam organisasi berasaskan politik di Malaysia masih berlanjutan sehingga ke hari ini. Budaya ekstremisme dan gulu memberi pelbagai impak buruk terhadap organisasi berasaskan politik di Malaysia. Oleh itu, beberapa langkah mestilah dilaksanakan bagi menangani ekstremisme dan gulu dalam organisasi berasaskan politik. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa ekstremisme dan gulu dalam organisasi berasaskan politik merupakan budaya dan perbuatan yang mesti dihindari oleh semua pihak bagi memastikan organisasi politik menjadi jauh lebih bersih dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang negatif.